di situ saya telah pun memberi jangkaan daripada pengalaman dan pengetahuan perundangan dan kehakiman, beri jangkaan apa yang boleh berlaku. Dan antara apa yang telah saya nyatakan adalah, pertama sekali saya percaya akan ada permohonan penarikan diri. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab pada hari Selasa apa yang berlaku adalah, habis berbicara dan tangguh hari Khamis di perkarangan mahkamah, media telah bertanyakan soalan dan Peguam Hisham T. Putik telah maklumkan bahawa dia terkejut dan amat terkejut dan kesal dengan keputusan tidak memberikan penangguhan. Tapi pada masa yang sama, sekarang ini dia akan kembali ke pejabat untuk memikirkan apakah dia langkah seterusnya. Bila seorang peguam cakap apakah langkah seterusnya, maksudnya yang ada langkahnya bicara je pada hari Khamis. Tapi kalau apakah langkah seterusnya, bermaksud dia sedang fikirkan untuk tarik diri. Sebab dia percaya dia tidak ada masa yang cukup pada masa dia setuju menjadi peguam untuk menyediakan rayuan tersebut. Jadi bagi dia sebagai peguam, kalau dia tiada masa yang cukup untuk rayuan betul, permohonan dah selesai. Permohonan, jangan kita lupa, Hisham T. Putik yang telah ujarkan, dia ujarkan sehari setengah sampai hari Selasa. Dia ujarkan beberapa jam sidang barang dan kemudian dia ada untuk ujaran balasan. Jadi dia bukan minta penangguhan semuanya, rayuan. Dan dia percaya kalau dia tak sedia, dia nak minta tarik diri. Itu hak dia untuk minta. Tapi hak untuk meminta tarik diri atau apa permohonan sekalipun adalah budi bicara mahkamah untuk tentukan. Pada kebiasaannya, sememangnya mahkamah tidak akan menghalang daripada tarik diri pada kebiasaannya. Tapi ini tidak bermakna Mahkamah Persekutuan telah khilaf dalam tidak membenarkan dia tarik diri, sebab ada sebab-sebab khusus yang berlainan dalam kes ini yang perlu kita huraikan. So dia minta penangguhan, dia cuba sebagai asas, dia kata kalau penangguhan tak beri, maka saya tiada pilihan, saya tidak bersedia dan saya perlu menarik diri. So mahkamah tanya dia balik, awak sudah tahu kami telah menolak penangguhan, dan kalau awak mengatakan awak nak tarik diri, awak tahu bahawa peguam, anak guam awak tidak akan ada peguam. Awak sedar dengan kenyataan awak. Sebab itu boleh mendedahkan peguam kepada tindakan-tindakan lain, sama ada oleh anak guam dia dan sebagainya. Kita saya sedar. So mahkamah masuk dalam kamar, mahkamah keluar balik kata minta maaf, penangguhan tidak dibenarkan. So teruskan dengan permohonan untuk tarik diri pula. Sekali lagi mahkamah masuk dalam, mahkamah keluar untuk mengatakan permohonan tarik diri pun yang pada kebiasaannya boleh diberi, tidak diberi. Kenapa tidak diberi? Dan kenapa Mahkamah Persekutuan betul tidak memberi? Saya jelaskan. Sebelum Haji jelaskan benda tu, saya nak selit sikit. Mahkamah mempunyai kuasa untuk kata no. Yes. Oh, okey. Maksudnya bukannya terpulang kepada tuan tubuh itu sendiri. Dia macam ni. Kalau sekarang ni Fazli tak suka muka saya, Fazli saman di mahkamah. Fazli nak saman. Hak Fazli nak saman. Lepas itu tiba-tiba Fazli dah suka muka saya, Fazli nak tarik balik. Awak tak boleh tentukan tarik balik macam tu saja. Kenapa kebenaran mahkamah? Kalau mahkamah, saya kata saya nak kos, saya tak bagi awak tarik balik sebab saya terpaksa lantik peguam, bayar fee dia. Awak bayar, mahkamah boleh tak syarat. Awak bukan bos di mahkamah, saya bukan bos di mahkamah. Bos dari skru keadilan adalah hakim. Apa sekalipun kita file di mahkamah, walau remeh macam mana sekalipun, walau mudah macam mana sekalipun, budi bicara untuk membuat keputusan adalah terletak secara mutlaknya pada hakim. Itulah sistem keadilan. Pasal itu wujudnya hakim. Pasal itu tidak ada seri. Betul. Sebab hakim yang buat keputusan. Kalah atau menang. Yes. Now, balik kepada sebab. Sebelum tu saya tunggu air dulu. Silakan Tuan Haji. Kita dengar pula kenapa mahkamah menolak daripada Peguam Bela Najib untuk menarik diri atas alasan apa, Tuan Haji? Bagi saya, daripada rentetan peristiwa dan juga sedikit sebanyak apa yang dilaporkan oleh media, apa yang berlaku adalah pada hakikatnya Peguam baru Hisham T. Putik for whatever reason telah bersetuju
untuk menjadi peguam baru Najib pada 26 hari bulan Julai. Julai tu. Ya. Berapa hari sebelum bicara? Sebab bicara sudah ditetapkan lama. Lebih kurang 3 minggu. 21 hari. 3 minggu. No. Awak sendiri telah bersetuju menjadi peguam 21 hari sebelum bicara. Awak tahu ada 176 jilid. Awak tahu berapa ratus muka surat penghakiman Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan. Namun awak memilih terima fail tersebut. Dari segi perundangannya pula, etikanya, ada kaedah 6 kita dah bincang. Apabila seorang peguam mengambil fail, maka dia dianggap bersedia. Dia tidak boleh mengambil fail kalau dia tak bersedia. Jadi mahkamah tak tertakluk kepada etika peguam. Itu antara peguam dengan majlis peguam. Tetapi kerana ada kaedah itu, di mana awak cuma boleh mengambil fail kalau awak bersedia mengendalikannya pada tarikh bicara, maka mahkamah berhak untuk menganggap awak sudah bersedia. So pada masa awak ambil, awak dah bersedia. Sekarang ni hadapan mahkamah, awak mengatakan awak nak tarik diri sebab awak tak bersedia, awak bercanggah. So, melainkan ada sebab-sebab lain yang diberi. Awak bagi sebab yang sama. Sebab yang sama yang mahkamah tak boleh terima, sebab mahkamah kena terima hakikat awak kononnya telah bersedia. Sebab itu awak ambil di bawah etika nombor 6. So mahkamah berpendapat bahawa tidak boleh mahkamah membenarkan seorang peguam mengambil fail dan kemudian meninggalkan fail sewenang-wenangnya. Sebab mahkamah mempunyai tanggungjawab kepada keseluruhan keadilan, bukan sahaja kepada anak guam Najib Razak bekas Perdana Menteri dalam kes itu. Sebab itu pada hari Selasa, dalam tidak membenarkan penangguhan, mahkamah telah menyentuh dengan panjang lebar. Dia mengatakan hak Najib untuk melantik peguam baru, tapi hak Najib melantik peguam baru tidak boleh mengatasi hak mahkamah untuk mengendalikan perbicaraan dengan adil. Dan di sini memandangkan 2 minggu telah dirizab untuk Najib, orang lain kena beratok tunggu giliran. So kalau kita tangguhkan kes Najib, tak adil kepada yang beratok dan yang mana yang 2 minggu kemudian akan diambil. Kami tak boleh diskriminasi. Mahkamah tak boleh diskriminasi semata-mata sebab awak bekas Perdana Menteri. Kami kena layan awak sama macam mana dengan orang biasa. So dalam keadaan ini, mahkamah tidak benarkan ditarik diri sebab pertama sekali tidak ada alasan yang tidak bercanggah dengan apa yang ditentukan oleh mahkamah. Iaitu mahkamah telah tentukan sebab awak jadi peguam pada 26 Julai, maksudnya awak sudah bersedia. Pada hari ini awak kata awak nak tarik diri sebab tak bersedia, itu bercanggah. Yang keduanya, pada kebiasaannya bila kita buat mana-mana permohonan kepada mahkamah, kita kena ada satu permohonan bertulis disokong dengan apa yang dipanggil affidavit, keterangan bersumpah, memberi alasan. So dalam kes itu, mahkamah tangguh, bukankah mahkamah tangguh hari Selasa? Dia datang balik lepas Selasa tangguh, hari Rabu dilapangkan, kemudian datang balik hari Khamis, 36 jam. Kenapa tidak difailkan permohonan bertulis? Kenapa tidak dimasukkan apakah alasan selain daripada tidak bersedia? Adakah kerana Najib pula tak suka awak? Bagi tahu dalam keterangan bersumpah, ataupun awak sudah tidak percaya dengan Najib, ataupun apa-apa isu pelantikan, pembayaran dan sebagainya. Kena melalui permohonan bertulis dan memandangkan ada lebih 36 jam untuk membuat permohonan bertulis, tidak dibuat, maka disitulah mahkamah kata tidak ada alasan selain daripada alasan yang bercanggah tadi. So macam mana mahkamah nak laksanakan tanggungjawab? To be fair, untuk berlaku adil kepada Hisham Teh Putih, dia pun setuju bahawa dia tidak boleh sewenang-wenangnya tarik diri. Dan dia dalam mahkamah terbuka pagi tadi telah mengatakan antara kesilapan besar yang dia buat dalam 45 tahun sebagai peguam, dan saya perlu tekankan, saudara Hisham Teh Putih adalah antara peguam yang dihormati. 45 tahun pengalaman, seorang manusia insan yang baik dan juga dihormati di mahkamah. Dan dia sendiri telah mengaku kepada mahkamah dia buat satu kesilapan besar mengambil fail yang dia belum bersedia. Di situ dia berjiwa besar. Dia berjiwa besar. Jadi whatever it is, walaupun dia berjiwa besar,
walaupun dia seorang yang dihormati dan memang tidak dinafikan perkara tersebut, tapi mahkamah juga berhak membuat keputusan mengikut prinsip keadilan. So mahkamah tak benarkan. Saya telah semalam percayai bahawa mahkamah akan benarkan, dan hari ini mahkamah telah buktikan kepada saya ada faktor-faktor tertentu yang menarik perhatian mahkamah untuk tidak benarkan. Saya sebagai peguam, saya kena terima keputusan tersebut. Dan pada hakikatnya keputusan ini patut dilihat dengan lebih prihatin oleh pengamal undang-undang, supaya jadikan pengajaran dan pelajaran. Yes, kita mungkin buat tak indah selama ini kaedah 6. Kita ingat bila klien datang, dia dah berhentikan anak peguam dia datang jumpa kita, Cik Anip, bulan depan saya ada rayuan, tapi ini dia 50 jilid. Kita tak boleh menganggap mahkamah akan bagi penangguhan semata-mata sebab anak guam tu datang kepada kita selepas dia berhentikan peguam yang kita tak kenal pun. Sebab kita kena sediakan diri kita. Dan saya percaya selepas daripada ini, mahkamah tinggi yang mendengar rayuan maupun mahkamah rayuan maupun mahkamah persekutuan akan menggunakan keputusan Najib Razak lawan pendakwa raya penolakan permohonan tarik diri peguam cara untuk membuat keputusan dalam permohonan-permohonan akan datang. Jadi selain daripada sekiranya Najib Razak masih didapati bersalah, selain daripada menyusahkan rakyat dan negara, sekarang keputusan Najib Razak menyusahkan para peguam juga. Okey, puas hati sangat-sangat kepada yang